Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, sesungguhnya hidup kami adalah untuk menyembah Tuhan. 是的，天父，其实我们的生命当中唯有的就是敬拜你。 Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 我们将我们的生命献上，为了是荣耀你的名。 Maka tidak ada hal di dalam hidup kami yang tidak kami serahkan untuk kemuliaan Tuhan. 因此，在我们的生命当中，没有一件事情不是为了你的荣耀而行的。 Termasuk apa yang kami punya, yang kami miliki, itu pun untuk kemuliaan nama Tuhan. 包括我们所拥有的一切，那都是因荣耀你的名而得的。 Karena itu Tuhan, pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. 主啊，求你使用我们的生命，成为你荣耀你的名的一个器皿。 Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 今天早晨我们要思考你的话语， Mohon Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami dengan berkat dari firman-Mu. 求主你教导我们，由你赐福于我们，用你的话语来恩膏我们。 Tolonglah kami semua yang berbicara, yang menerjemahkan, dan yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dengan benar. 求主你帮助我们，传讲翻译的和聆听你话语的，都可以同感一灵。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. 我们如此祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. 各位主内弟兄姐妹们，早上好！ Saya menyampaikan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian. 我向你们说声新年快乐， Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di tahun yang baru ini. 愿神赐福我们在新的一年。 Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan dua bagian Alkitab. 弟兄姐妹们，我们早上要看两处的经文。 Keduanya terambil dari Perjanjian Baru. Yang pertama, mari kita membuka Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat ke-32, sampai dengan pasal 5, ayat 11. 我们要看的就是从新约圣经，就是使徒信经，从第4章直到第5章。 Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 32, sampai dengan pasal 5, ayat 11. 从第4章32节直到第5章的11节， Akan saya bacakan terlebih dulu di dalam bahasa Indonesia. 用印尼文先读。 Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. 那许多信的人都是一心一意的，没有一个人说他的东西是有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻译出来就是劝慰子。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉买了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你做主吗？你怎能心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄上帝了。亚拿尼亚听见这话，就扑倒，断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年起来，把他包囊抬出去埋葬了。约过了3个小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：你告诉我，你们卖田地的价银是这些吗？他说：就是这些。彼得说：你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。Bagian yang kedua, mari kita melihat dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 第二处的经文是在哥林多后书第9章第7节。2 Korintus pasal 9 ayat ke-7 demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 哥林多后书9章第7节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜悦的。Saudara-saudara, tema perenungan firman Tuhan pada pagi ini adalah persembahkan yang terbaik dengan sukacita. 弟兄姐妹们，今天早晨的主题就是
喜乐的献上最好。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. 弟兄姐妹们，我要向你们提了一个问题。 Menurut saudara, apakah saudara ini tergolong orang yang kaya atau bukan? 你们认为你们是属于富有还是不是呢？ Saudara, mungkin saudara kurang nyaman dengan pertanyaan itu. 或许你们对这个问题比较敏感，感到不太舒适。 Seolah-olah saya bertanya ingin mengetahui berapa banyak jumlah uang atau harta benda saudara. 似乎牧师要调查你们的户口， Seolah-olah pertanyaan itu hendak mengkotak-kotakan jemaat, ada yang kaya, ada yang tidak kaya. 是不是牧师要把你们分为两种类，就是有富有的或者是不太富有的？ Saudara, bukan itu maksud saya. 那不是牧师的本意。 Coba sekali lagi saya utarakan pertanyaan ini. Menurut saudara, apakah saudara termasuk orang yang kaya atau yang bukan kaya? 我再重复我的问题：你们认为你们是属于富有的，还是不富有呢？ Saudara, kaya dan tidak kaya seringkali diukur dari berapa banyak yang kita punya. 弟兄姐妹们，富有与不富有，通常就是一般人就是来衡量我们所拥有的有多少。 Kalau uang atau harta kita banyak, maka kita disebut orang yang kaya. 要是我们的财富很多，那我们就被称为富有。 Kalau uang atau harta kita cukup, maka kita disebut orang yang biasa-biasa saja. 要是我们的金钱和财产只是平庸，那么我们就是一个普通的人。 Kalau uang atau harta kita sedikit, maka kita disebut orang miskin. 那我们的金钱和财产少，那我们就是穷人了。 Saudara, dunia memberikan status kaya berdasarkan berapa banyak yang dimiliki oleh seseorang. 世人呢，根据一个人拥有多少的财富去衡量，并赋予他富有的那个身份。 Tetapi hari ini saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan satu konsep tentang apa dan bagaimana hidup yang kaya itu sesungguhnya. 但是今天我要介绍给你们一个概念，什么是丰富的生活？如何可以算才是得到真正的富有呢？ Saudara, adalah seorang filosof dan seorang teolog yang bernama Cornel West. 有一名哲学和神学家名叫Cornel West。 Saudara, Cornel West pernah mengatakan satu kalimat yang demikian bunyinya. A rich life consists fundamentally of serving others, trying to live this world little better than you found it. Cornel West 曾经说过，丰富生活的根本是为他人服务，留下比原有更好的世界。 Apa yang dikatakan oleh Cornel West mau mengatakan bahwa hidup yang kaya justru ditunjukkan dari seberapa banyak yang bisa kita berikan. 他要表达的就是一个丰富的生活呢，乃是在于你能够付出的多少。 Sangat berbeda dari apa yang dunia pikirkan tentang kaya. 跟世人所认定的这个富有是有不同的。 Dunia berpikir tentang kaya diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. 世人衡量富有就是我们拥有多少的财富。 Tetapi Cornel West mengatakan hidup yang kaya sesungguhnya diperlihatkan, ditunjukkan dari seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. 而 Cornel West 所说的富有呢，就是用来衡量你可以给予他人多少。 Seberapa banyak kita bisa melayani orang lain. 我们可以怎么样去服侍人， Memperhatikan orang lain, 去在乎别人， menolong orang lain, 去帮助他人， berbuat sesuatu untuk orang lain. 为他人做一些事情。 Saudara-saudara, dari pengertian itu maka kita belajar sesungguhnya hidup yang kaya tidak perlu menunggu kita untuk menjadi kaya dalam arti punya banyak. 从这里我们可以学到呢，就是拥有丰富的生活呢，并不需要等到我们有很多财富。 Siapapun orangnya yang selalu berpikir untuk memberi sesuatu yang baik dari hidupnya, dia sesungguhnya adalah orang yang kaya.
任何一个人如果可以透过这个世界短暂的这个生命呢，他可以施舍一些东西给帮助其他人，那么实际上呢，他算是一个富有的人了。Saudara, pada hari ini kita bicara tentang memberi. 今天我们要谈到的就是施舍， Khususnya memberi persembahan untuk Tuhan. 特别就是把奉献交托给主。 Dari pembacaan Alkitab kita melihat saudara-saudara sebuah potret dari kehidupan jemaat mula-mula. 今天我们透过所念的经文，我们可以看到起初教会的这个信徒， Di mana di situ dicatat ada dua pihak yang memberi dan mempersembahkan apa yang mereka punya untuk Tuhan yang diwujudkan dalam pemberian untuk orang-orang lain. 这里有两种不同的人，就是他们如何分享并且奉献帮助其他的人。 Yang pertama disebut di dalam Alkitab yang namanya Yusuf yang sering disebut sebagai Barnabas. 第一就是约瑟比较多被称为巴拿巴。 Yang kedua, saudara-saudara, adalah pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. 第二的就是那对夫妇，就是亚拿尼亚和撒非拉。 Saudara, satu pertanyaan yang patut kita renungkan adalah kenapa gereja mula-mula atau jemaat mula-mula mereka melakukan praktik-praktik memberi. 值得我们思考的就是为什么当时的信徒们要有这样的就是施舍的一个行为呢？ Mereka punya rumah, mereka punya tanah, mereka punya ladang, mereka jual, lalu uangnya dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan diberikan untuk menolong orang-orang lain. 他们拥有田产和房屋，这个他们呢把它卖掉之后呢，交到使徒的脚前，然后分配给其他人。 Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32, di situ dicatat bahwa kumpulan orang percaya itu sehati dan sejiwa. 使徒行传第4章32节这么说：信的人都是一心一意的。 Sehati itu artinya saudara-saudara, mereka merasakan yang sama yang dirasakan oleh teman-teman mereka. 一心一意就是说他们的心灵相通。 Jadi kalau yang satu sedang merasa kesusahan, 如果一个觉得辛苦， maka kesusahan itu bukan hanya dirasakan oleh mereka, 他并不自己去承担这个辛苦， tapi rasa susah itu juga bisa dirasakan oleh aku. 那么由他旁边的人也会感受到他的辛苦。 Itulah sebabnya saudara-saudara dalam pengucapan syukur kepada Tuhan 因此，在我们对神的表示感恩的时候， dan dalam perwujudan kasih kepada orang lain, 而还有就是我们施舍给别人的时候， mereka memberi. 他们愿意施舍， Karena mereka merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman mereka. 因为他们可以感受到他们身边人所感受的， Rumah mereka, 他们的家、 tanah mereka, 田地、 ladang mereka, 他们的产， mereka jual. 他们卖掉， Lalu hasil penjualan itu mereka bawa untuk dibagi-bagi kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. 他们把所卖的这个家银呢，把来分别给需要的人。 Sehingga dicatat saudara-saudara di dalam kehidupan jemaat mula-mula tidak ada orang yang berkekurangan di dalam gereja itu. 因此，在起初的教会呢，并没有一个人生活在缺乏的当中。 Saudara-saudara, yang hendak kita perhatikan lebih jauh pada pagi hari ini adalah kita akan melihat bagaimana cara jemaat mula-mula itu memberi persembahan mereka. 我们要关注的、更深一步的了解，就是当时的起初教会他们是如何用什么方法、什么心态来去对于这个施舍的问题。 Dan bagaimana sikap hati mereka pada waktu mereka mengucap syukur dan memberi persembahan mereka. 他们是以什么样的心态感恩并且施舍？ Saudara, yang pertama yang kita renungkan adalah bahwa mereka mengucap syukur dan memberi persembahan dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang aku miliki bukanlah benar-benar milikku. 首先，第一呢，就是他们感恩奉献，因为他们意识到他们所拥有的一切，并不是真正的属于他们的。
Saudara, di dalam ayat ke-32, kembali di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dicatat, tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari miliknya adalah kepunyaannya sendiri. 第32节也有说到，没有一人说他的东西有一样是自己的。 Di dalam terjemahan NIV, di dalam bahasa Inggris dipakai kalimat begini. No one claimed that any of his possessions was his own. 英文版记载的就是没有人称他的任何财富是属于自己的。 Saudara, tidak ada di antara mereka yang merasa atau berpikir bahwa hartaku atau apa yang ada di dalam hidupku ini milikku. 没有任何一个人在他们当中会自己感觉到我所拥有的都是属于我的。 Ayat 32 ini saudara-saudara menyinggung tentang mindset atau cara berpikir yang saya beri sebutan ownership atau kepemilikan. 在32节那边第32节就是讲到，就是所以就是我们的拥有的权。 Saudara, apa itu cara berpikir atau mindset ownership? 就是我们有拥有权的那个心态， Yaitu cara pikir atau cara pandang tentang sesuatu yang ada pada kita sebagai milik kita. 那就是说他们认为一切他们所拥有的全部都是属于他自己的。 Saudara, mindset ownership membuat kita merasa bahwa semua yang saat ini ada pada saya adalah saya punya. 这种拥有权的这个思维呢，使他们认定一切的财富是属于自己的。 Saudara punya rumah? 你们有家吗？ Saudara punya tanah? 你们有地产吗？ Saudara punya uang? 你们有金钱吗？ Saudara punya harta benda? 你有很多的物品吗？ Mindset ownership akan membuat kita berpikir uang, tanah, harta benda semuanya punya saya. 就是我们有那种拥有权的这个心态呢，所以我们会感觉到我们所拥有的一切，包括房地产等等，都是属于我们的。 Saudara, mindset seperti ini yang seringkali membuat kita pada akhirnya merasa berat, merasa tidak rela pada waktu kita harus memberi apa yang ada di dalam hidup kita. 这种的心态呢，时常就会让我们因为感觉到我们当要捐献的时候，我们感觉到非常的沉重。 Bahkan ketika kita memberinya untuk Tuhan. 甚至我们要给上帝，我们也是不舍得。 Kenapa saudara-saudara? 为什么这样呢？ Karena kita merasa ini milik saya. 因为我感觉到这是属于我的， Sayalah yang punya. 我拥有的这个拥有权。 Karena saya yang punya, maka sayalah yang berwenang untuk mengatur dan memutuskan apa yang akan saya lakukan dengan milik saya. 因为是属于我的，所以我有权来支配我所要怎么样去处理我所拥有的一切。 Saya mau kasih, saya mau tahan, itu kewenangan saya. 我要施舍，我要自己藏起来，那是我的权利， Karena itu punya saya. 因为那是我的。 Saya kasih sedikit, saya kasih banyak, itu terserah saya. 我要给多给少都是我的自由， Kan saya punya. 是我的吗？ Kalaupun pada akhirnya saya akan memberi, 最终如果我要施舍，要给别人的话， berapa yang akan saya beri itu tergantung dari keputusan saya. 我要捐献多少是由我来决定。 Saudara, mindset ownership membuat kita sulit untuk berbagi dengan orang lain. 拥有权的那个这个心态呢，使我们很难与他人共享。 Kalau memberi untuk Tuhan saja sulit, apalagi membagi kita punya dengan orang lain. 给上帝都感觉到很困难，更何况是给予别人呢？ Kalau saudara berpikir dengan mindset ownership, maka saudara akan berpikir begini. Saya sudah kerja keras, saya sudah berjuang dengan susah payah, saya mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan cara yang tidak mudah. Enak sekali apa yang saya kumpulkan itu dibagi-bagi untuk orang lain. 要是你有那个拥有权的那个心态，你心里会这么想：我辛辛苦苦赚了大半辈子的钱，我积累的这个财富，哪里这么容易就轻易给你吗？你想得美啊！ Ayat 32 dari Kisah pasal 4 justru mencatat jemaat mula-mula
tidak memiliki cara berpikir atau mindset seperti itu. 因此，在这32节当中，就是讲到起初的教会，他们没有那种拥有权的心态。 Dikatakan tidak ada seorang pun juga yang mengklaim bahwa apa yang ada di dalam hidupnya itu betul-betul miliknya. 没有一个人就是宣告说，他所拥有的一切是真正属于他的。 Kalau begitu apa mindset yang ada di kepalanya jemaat mula-mula, saudara-saudara? 当时他们拥有什么样的一个心态呢？ Saya sebut dengan istilah servanthood atau kepenatalayanan. 他们拥有的那个心态呢，就是一个仆人的一个思维， Yaitu cara berpikir atau cara pandang tentang sesuatu yang ada pada saya yang sebetulnya adalah milik Sang Tuan. 因为他们是以仆人的身份，所以呢，他们知道他们是仆人，他们所拥有的一切都是他主人的。 Saya ini cuma hamba, 我只是一个仆人， saya ini cuma pelayan 我是一个服侍者， yang diserahkan tanggung jawab untuk menata dan mengelola apa yang dimiliki oleh Tuan saya. 我就是一个管家，就是主人将财富托付于我，让我去经营。 Saudara, mindset servanthood ini membuat kita sadar bahwa apa yang ada pada kita sesungguhnya bukan betul-betul punya kita. 这个仆人的那个心态呢，所以让他们意识到，他们所拥有的一切并不是属于他们的。 Betul rekening tabungan atas nama Bapak Ibu. 是的，你们的银行的账号呢是你的名下， Betul sertifikat tanah atas nama Bapak Ibu. 房地产的这个证件也是你的名。 Tapi itu hanya sistem dunia yang memberikan nama kita pada aset-aset itu. 那是世人的一切的这个这个就是说一个世界上所拥有的这个一个文件方面的一个交代罢了。 Tetapi sesungguhnya semua yang ada pada saya itu bukan punya saya. 其实我所拥有的这一切并不是属于我的， Itu punya Tuhan dan Tuhan mempercayakan aset itu, uang itu dalam tangan saya untuk dikelola. 是神托付我，曾信任我来去经营他的产业， Karena pemiliknya adalah Tuhan, 因为拥有权是在主， maka Tuhanlah yang berhak memutuskan apa yang harus kita lakukan atas miliknya. 所以呢，主有权柄来决定他的东西，他要怎么去分配。 Entahkah itu harus dipergunakan sesuai dengan keinginannya, 按他的旨意去使用吗？ dipakai untuk mewujudkan rencananya, 去完成他的计划吗？ atau bahkan kalaupun Sang Tuan memutuskan untuk mengambilnya dan tidak lagi mempercayakannya ke dalam tangan kita untuk kita kelola, itu terserah dari Tuhan. 主人也有权柄将这一切从我们身边夺走，因为他是全权的掌权者，而且呢，他可以不再相信我们，把这些从我们身边夺去。 Saudara, kalau orang punya mindset servanthood, dia tidak akan merasa sedih. Kendati pun apa yang pernah dia punya satu kali Tuhan putuskan, Tuhan ambil. 因为如果你们有这样的一个仆人的一个心态呢，那么如果万一有一天上帝把这一切都夺回去，你也不会感到心痛。 Memang bukan betul-betul punya kita, 你施舍的时候也不会感到不舍得，因为这不是你的嘛， punya dia. 这是主人的。 Bahkan saudara-saudara, orang yang punya mindset servanthood tidak pernah akan merasa terpaksa, berat hati untuk memberi untuk Tuhan atau untuk sesama. 要是你有仆人的心态，那么你施舍的时候，你献给上帝的时候，你就不会感到很沉重了。 Sebaliknya ada kerelaan, ada sukacita pada waktu dia memberi. 反而当你奉献、当你捐献的时候，你有那种喜乐的心。 Setidaknya saudara-saudara ketika disebut dia memberi, coba saudara pikir, saya memberi, padahal yang saya beri itu bukan punya saya. Itu kan satu kehormatan, saya bisa disebut memberi sesuatu yang sebetulnya bukan betul-betul milik saya.
因此，当你们捐献的时候，你会感到非常的荣幸，因为这是主人托付给你，那么你有这个多余的，就可以施舍给别人，那是一个很荣幸的一件事。Apalagi memberi untuk Tuhan yang punya semuanya dan tidak kekurangan apapun. 更何况是献给上帝，本属于上帝的。Maka pada waktu orang itu membawa persembahan untuk Tuhan, maka Paulus katakan dia akan memberikannya dengan rela dan dengan sukacita. 因此保罗说，当你施舍的时候，你要以喜乐的心来捐献。Saudara-saudara, apakah mindset atau cara pandang atau cara pikir seperti itu yang ada di dalam diri kita waktu kita memberi persembahan untuk Tuhan? 当我们奉献给主的时候，我们的心态是怎么样的？是这样的吗？ Atau mungkin gara-gara mindset yang keliru selama ini telah membuat kita merasa berat untuk memberi persembahan kepada Tuhan. 或者是你有错的心态，使得你这一些年要奉献的时候，你感到非常的沉重。 Membuat saudara dan saya menjadi tidak rela, kita tidak sukacita pada waktu kita membawa persembahan untuk Tuhan. 是你和我呢，当奉献的时候，我们感到很不舍得的那种心态。 Mari belajar dari jemaat mula-mula. 我们要向这个初级教会学习。 Tidak pernah mereka mengklaim apa yang ada pada mereka sebagai milik mereka. 他们从不认为他们所拥有的是属于他们的。 Saudara, yang kedua dicatat di dalam Alkitab, mereka mengucap syukur dan memberi persembahan dalam kerelaan hati. 第二点就是他们以甘心乐意的心献上感恩的捐献。 Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7, Paulus memberikan masukan atau nasihat kepada jemaat Korintus. 在哥林多后书第9章第7节，保罗向哥林多信徒们劝勉。 Pada waktu itu saudara-saudara, orang-orang Korintus atau gereja Korintus sedang ada proyek yaitu membantu orang-orang miskin di Yerusalem. 当时他们有一个活动，那就是帮助耶路撒冷的穷人募捐。 Karena itu nasihat Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 因此保罗说，个人要随本心所决定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。 Di dalam ayat itu ada 2 bentuk permainan kata yang dipakai di dalam wujud lawan kata. 这一段经文呢，有2个，就是有反义词。 Rela hati lawannya adalah terpaksa. 就是甘心乐意，它的反义词就是勉强。 Sedih hati lawannya itu sukacita. 伤心，它的反义词就是喜乐。 Nah, saudara, mari kita kembali kepada narasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. 我们回到就是使徒行传第4章。 2 kelompok orang diceritakan memberi persembahan untuk Tuhan. 那有2组人，就是献给上帝他们的奉献。 Yusuf yang disebut Barnabas yang adalah seorang Lewi yang berasal dari Pulau Siprus. 约瑟称巴拿巴是来自塞浦路斯的利未人。 Dan yang kedua adalah suami istri yang bernama Ananias dan Safira. 第二就是那对夫妇，就是亚拿尼亚和撒菲拉。 Saudara, mari kita perhatikan catatan Alkitab yang sangat detail tentang Yusuf. 我们来看圣经详细的记载这个关于约瑟这个人物。 Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul mencatat dengan begitu detail bahwa Yusuf ini adalah seorang Lewi. 就是在这个福音当中有写到，就是约瑟呢，他本是利未人。 Saudara, kita tahu dari 12 suku Israel, maka suku Lewi adalah salah satu dari 12 suku yang mengkhususkan diri mereka untuk pelayanan sebagai imam di tengah-tengah umat. 利未人当时他们的家族呢，天生就是一个祭司，所以呢，他们是有以色列支派当中，他们是唯一的一个支派是
一传下来的就是祭司。 Orang-orang dari suku Lewi, saudara-saudara, tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, tidak punya hal yang lain selain daripada mengkhususkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. 他们的一生呢，就是来服侍神，当一个祭司。他们没有其他的事情做，没有其他的职业，也没有什么，也没有营商。 Kalau begitu saudara-saudara, kita bisa menafsirkan bahwa secara ekonomi seorang Lewi bukanlah seorang pemilik usaha, bukanlah pemilik ladang, bukanlah pemilik kebun anggur, bukanlah businessman. 因此，从这里我们可以看到，这个利未人呢，他并不是商人，也没有其他的生意，也没有其他的工作，他们全都是在服侍主的这个岗位上。 Bukanlah businessman yang bisa menghasilkan uang sendiri. 他们并没有收入的一个商人。 Hidup orang-orang Lewi ini, saudara-saudara, justru ditopang, disupport oleh ke-11 suku yang lain. 他们的生活费呢，都是由其他11个支派的以色列人来支持。 Berarti bisa disimpulkan bahwa seorang Lewi ini adalah seorang yang tidak punya keleluasaan di dalam hal finansial atau dalam hal keuangan. 因此，我们可以认为呢，就是利未人呢，他们在这个经济方面呢是没有不，就是在经济方面他们是 Tapi kendati pun demikian, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Yusuf yang adalah seorang Lewi itu rela memberi persembahan untuk Tuhan dengan cara menjual ladangnya. 但是虽然他们没有产业，但是约瑟在圣经里提到，他是一个利未人，他愿意卖掉他的这个田产、房屋，为了是要捐献给帮助其他人。 Yang kedua dicatat bahwa Yusuf ini berasal dari Pulau Siprus. 第二，他们这里也是记载约瑟是从这个塞浦路斯来的。 Bapak Ibu boleh googling nanti ya di Google. Pulau Siprus dan Yerusalem itu jaraknya cukup jauh. 你们可以从网上看到这个塞浦路斯与耶路撒冷的距离有多远。 Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. 他来到耶路撒冷来去庆祝这个五旬节。 Dan kalau di Yerusalem akhirnya dia mempersembahkan hasil penjualan tanahnya, itu berarti saudara-saudara Yusuf sudah menjual tanahnya sebelum dia datang ke Yerusalem. 因此，他还没有来到耶路撒冷之前，他已经事先卖掉他的那个产业，才来到耶路撒冷了。 Dia memang berencana untuk mempersembahkan hasil penjualan tanahnya kepada gereja di Yerusalem. 他已经预备好，提前把这个房产卖掉了，然后来捐献到这个耶路撒冷的。 Satu gambaran orang yang betul-betul mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. 这是一个给我们一个设立一个榜样，就是一个人如何的预备好心来献祭于主。 Jadi bukan karena lihat yang lain memberi, yang lain memberi, yang lain memberi, ya udah saya ikut memberi, bukan. 并不是看其他人都捐献，所以呢我也跟着去。 Tapi karena memang dia sudah mempersiapkan uang itu, karena memang sejak semula dia ingin mempersembahkan uangnya. 因为他从一开始就要捐献，所以他已经预备好一切了。 Mari kita lihat catatan tentang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. 我们再看这亚拿尼亚和撒非拉的这个故事。 Mereka punya tanah. 他们有房地产， Tanah itu tidak wajib dijual. 他的地产呢，其实他们并没有义务要去卖掉的。 Jadi bukan karena orang-orang pada jual rumah, jual tanah, saya juga harus. Tidak ada keharusan. 他并没有义务要卖掉，其他人可以卖，他并不一定要卖。 Kalaupun tanah itu dijual, juga tidak ada keharusan untuk mempersembahkan hasil penjualan tanah. 就算他把他的田产卖了，他也没有义务要怎么样去，没有义务就是要把他卖掉的这个钱把它献上。 Bahkan ketika tanah itu dijual, berapa yang akan dipersembahkan itu pun tidak ada ketentuan wajib harus sekian, harus sekian.
就算他已经卖掉了他得到的这个金钱呢，他也没有义务要奉献多少多少。 Semuanya kembali kepada kerelaan masing-masing. 一切都归回到他内心的那个心态。 Tapi di situ memang letak permasalahannya. 问题就在这里， Mereka tidak rela. 他们不甘心， Mungkin karena memang mindset ownership yang menguasai pikiran mereka. 因为他们的心中充满了这个权力的这个拥有权的这个心态。 Mereka merasa bahwa tanah itu milik mereka. 他们觉得这个地是属于我们的， Maka merekalah yang berwenang untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atas uang hasil penjualan tanah itu. 把这个地卖了以后所得到的这个金钱呢，是由他们来决定。 Dan mereka memilih untuk memberi persembahan mereka justru di dalam dusta, di dalam kebohongan. 他们欺骗，他们选择就是欺骗和谎言的一个捐献的方法。 Tidak beri juga tidak apa-apa. 不给也无所谓， Memberi separuh, sepertiga, seperempat juga tidak apa-apa. 你给一半、1/3也可以的。 Tapi dasar ketidakrelaan itulah yang membuat mereka jadi berat sampai mereka harus bohong dalam memberi persembahan. 但是因为他们的心有不甘，所以呢，只好走这个欺骗的、谎言的这个捐献。 Saudara, ketidakrelaan membuat kita akan merasa berat dalam memberi, termasuk untuk Tuhan. 当我们心不甘的时候呢，我们当要捐献的时候，我们感觉到非常的沉重，包括我们献给主的。 Ketidakrelaan adalah satu indikator yang menunjukkan sebetulnya hati kita itu melekat pada apa. 就是有心不甘的那个我们的这个来衡量，来一个指标来决定我们的心是如何的。 Pada akhirnya yang seringkali terjadi adalah hati kita lebih melekat pada pemberian-pemberian lebih daripada sang pemberi berkat, bukan? 这导致我们我们的关注点并不是在于赐福的源头，而是在于我们所得到的福分。 Pada akhirnya Ananias dan Safira hatinya lebih melekat kepada tanah yang Tuhan beri. Dan akhirnya sampai-sampai membuat mereka rela membohongi Tuhan yang sudah memberikan kepada mereka. 这对夫妇因为他们的心不甘，所以把神所赐给他们的这一切，他们不甘心归回神，所以呢，神就把他们的命夺去。 Pagi ini hal kedua yang kita pelajari adalah mari kita bawa persembahan kita dengan rela. 第二点我们要注意的就是我们要把我们所奉献给神的，就是以喜乐的心来奉献。 Dengan mindset bahwa ini adalah milik Tuhan, maka membuat kita akhirnya rela, kita akan ringan memberikannya karena memang ini bukan milik kita. 我们要有一个心态，就是正确的心态，就是知道这一切都是属于神的，是从神而来的，所以我们奉献的时候就会很慷慨、很乐意了。 Saudara, memberi dengan rela itu adalah sebuah latihan rohani. 甘心于奉献呢，就是乐捐，它是一个属灵的恩赐。 Sesuatu yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. 这是神使用的一个使我们的属灵生命可以成长的。 Saya ajak Bapak Ibu ingat kasusnya Abraham, minta anak, dikasih anak, lalu Tuhan bilang, persembahkan anakmu itu. 我记得亚伯拉罕当时他求上帝要给他儿子，上帝赐给他儿子之后，上帝又将他的儿子夺回。 Saat kita bisa memberi kepada Tuhan dengan rela hati, 当我们乐意的献给主的时候， kita naik satu tingkat di dalam proses pertumbuhan iman kita. 那我们的属灵的生命就会更上一层楼。 Khususnya kita bertumbuh dalam kedewasaan dalam bersikap terhadap uang. 我们对金钱的这个观点呢，就会更加的成熟了。 Yang ketiga, yang terakhir. 最后， Kita belajar saudara-saudara bahwa mengucap syukur dan memberi persembahan harus dilakukan dengan jujur. 我们要学习感恩和诚实的捐献。 Saudara, ada satu pelajaran yang kita tarik dari kasusnya Ananias dan Safira. 从这对夫妻的这个经历呢，我们可以学到一件事情，
yaitu tentang kejujuran di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. 就是我们诚实的心献给主。 Saudara, apa artinya memberi dengan jujur? 什么是诚心献给主呢？ Pagi ini saya ingin kedepankan ada 2 makna. 就是有两个意思。 Dalam arti sempit, saudara-saudara, memberi dengan jujur artinya memberi dalam jumlah yang benar, tidak dimodifikasi atau tidak dikurangi. 诚实的捐献呢，就是说可以说在数字上， Misalnya saudara-saudara kalau kita belajar tentang persepuluhan, 比如11奉献， orang yang berpikir dalam artian sempit, lalu memaknai apa ya memberi dengan jujur. Oh kalau gitu harus betul-betul 10% dari gaji saya. 如果以狭窄的这个观点来看的话呢，那么就是11奉献，就是说我们得到的这个我们的薪水有多少，我们就要1/10一定要献上。 Tapi saya lebih tertarik untuk mengajak saudara belajar hal yang kedua tentang memberi dengan jujur. 但是我更愿意大家注意第二点，就是如何的有诚实的这个奉献。 Memberi dengan jujur artinya jujur dengan pemberian kita untuk Tuhan. 那就是我们献给主的是真的是发自内心的这个真实的诚恳的奉献， Sebagaimana Tuhan sudah memberi kepada kita. 就是神如何的已经赐给我们的那个福分。 Memberi dengan jujur artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan menggambarkan atau mengekspresikan dengan tepat apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. 那就是我们从神领受的那个祝福，我们要怎么样去以真正的从心里发自内心的感恩，我们是要很乐意的献上给主。 Saudara, beberapa orang Kristen beropini bahwa kuantitas atau jumlah persembahan nggak penting. 因为一些基督徒认为用了这句话错用了，就是说奉献的这个数目是不重要的。 Karena Tuhan tidak melihat berapa yang kita persembahkan. 因为上帝没有看那个数字， Sebaliknya Tuhan melihat hati pada waktu kita memberi 而 persembahan. 是神看我们内心的，当我们奉献我们内心的这个乐不乐意， Saudara, apakah betul jumlah persembahan tidak penting? 是不是那个数目不重要吗？ Saya ingat waktu saya sekolah minggu, lause sekolah minggu mengajarkan satu lagu ketika kita mengumpulkan persembahan. 当我记得当我小时候在主日学的时候，主日学老师教导我有一首诗歌关于奉献的。 Dari kecil itulah yang tertanam di dalam pikiran saya. 从小这首歌就一直在我的脑海里。 Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Udah sedikit tapi minta Tuhan senang. 我们这首歌大概是意思就是我们的奉献是非常的少，但是希望上帝欢喜的悦纳。 Bapak Ibu, saya yakin persembahan dalam jumlah sedikit atau banyak sama-sama diterima Tuhan. 我相信无论你奉献多还是少，上帝都会接受的。 Bahkan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dicatat ada seorang janda miskin yang memberi persembahan kepada Allah dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu hanya 2 peser. 在马可福音12章41到40节记载有寡妇，她献的非常的少，那就是只献了这个2个小钱罢了。 Saudara, ayat itu sering dijadikan justifikasi bagi banyak orang Kristen untuk membenarkan pandangan bahwa yang penting kan hatinya, bukan jumlahnya. 世人就是用了这个比喻来说，就是说最重要的你献多献少无所谓啦，只是你的心如果是真心的献上那就可以了。 Saudara, saya ingin katakan hati memang penting, 我说心固然重要， tapi jumlah tidak kalah penting. 但是数目也 Hati memang penting, 心固然重要， tapi kuantitas yang kita berikan itu menunjukkan atau menjadi indikator dari kualitas hati kita pada waktu kita memberi. 但是数目这个数字方面就是一个，我们定了这个指标，看就是
衡量我们的心是怎么样的。 Saudara, hal yang perlu kita perhatikan dari peristiwa janda miskin yang memberi hanya 2 peser, 我们从这寡妇献上的这个2个小钱， bukanlah melihat pada jumlah persembahan yang kecil dan menjadikannya sebagai pembenaran buat kita yang tidak rela memberi persembahan dengan jujur. 我们不可以以寡妇的这个例子，就是说捐上这个小钱的话呢，就是可以我们也可以这么做，就是因为我们心里不甘心要捐多，所以呢就用这个寡妇的例子来说捐小不要紧，上帝也是喜悦的。 Yang harus kita catat dari peristiwa persembahan janda miskin itu adalah dia memberi dalam kejujuran, artinya dia memberi atau pemberiannya itu sepadan, selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. 但是这个寡妇所献上的不一样，她的意思就是说，她的这个所得到的恩赐是和谐的，是相称的，是根据神所赐给她的，所以她是反映还给神，奉献给神。 Itu yang dimaksud memberi dengan jujur. 这就是诚实的奉献的意思。 Jadi sekalipun saudara-saudara, persembahan itu jumlahnya kecil ataupun besar, 但是如果我们奉献，无论是数目大或小， persoalan utamanya adalah apakah yang kita persembahkan itu selaras, sesuai, atau mencerminkan apa yang selama ini Tuhan sudah berikan kepada kita. 问题就是，如果我们献上的虽然多还是少，是不是跟我们所领受到的这个福分是相称的？就是可以反映出神赐给我们的这个福分。 Maka saudara-saudara, pada waktu kita memberi persembahan kita dengan jujur, maka seluruh persembahan kita, mau itu kecil atau besar, itu adalah yang terbaik. 所以呢，当我们以诚实的心献给主的时候，无论是少或多，那就是最好的奉献。 Sepadan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. 与神所赐给我们的相称。 Saudara, di awal tahun baru ini saya mengajak kita mengangkat hati untuk bersyukur atau atas kasih setia Tuhan. 在新的一年，我盼望大家和我一起来仰望神，并且感谢他。 Bersyukur untuk rahmat Tuhan di tahun lalu. 感谢神过去2022年的怜悯， Bersyukur untuk rahmat Tuhan yang sudah disediakan di tahun ini. 也感谢神2023年为我们预备这个慈爱和怜悯。 Saya mengajak jemaat untuk bersyukur dan membawa persembahan kita yang tidak selalu hanya dalam bentuk uang. 我邀请大家和我一起，我们把最好的献给主，不单只是物质上， Uang kita, 物质上我们的金钱、 waktu kita, 我们的力量、我们的时间、 tenaga kita, 我们的力量、我们的时间、 pikiran kita, 我们的思想、 talenta atau kemampuan kita. 我们的恩赐， Mari persembahkan yang terbaik dengan sukacita. 我们以喜乐的心献给主最好的。 Saya menutup khotbah ini dengan satu kutipan. 我以一段谚语来结束今天的讲 Saudara 道。 pasti sering mendengar kutipan ini. 你时常也许会听到过， When God bless you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. 当上帝在经济上祝福你的时候，不是为了提高你的生活水平，乃是要提升你的捐献标准。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan buat kami pada hari ini ya Bapa. 感谢神，今天你对我们说的这个信息， Kami semua belajar untuk memberi persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. 让我们学习将我们最好的献给主。 Teruslah sempurnakan hidup kami, 求主你自己继续的不断的陶造我们， agar hidup kami dan apa yang kami persembahkan dari hidup ini sungguh boleh memperkenankan hati-Mu. 让我们在生命当中、我们的生活当中，我们所献出的这一切都可以讨你喜悦。 Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. 我们如此谢恩祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名。 Amin. Amin。